Oke ya, kita mulakan ya babul qadai, yaitu bab pengadilan atau bab memutuskan perkara. Dan qada daripada perkataan qadi, iaitu yang memutuskan hukum, memutuskan perkara. Ya. Baik ya, 1410 ya kita dah baca pun, iaitu bagaimana ya 3 qadi yang mana ya 2 masuk neraka, 1 masuk syurga. Ya, jadinya saya ulang sedikit. Qadi yang benar-benar tahu kebenaran dan melaksanakan kebenaran, maka dia akan masuk syurga. Nombor 2, qadi yang mengetahui kebenaran tetapi dalam memutuskan perkara tidak melaksanakan kebenaran tersebut, maka ia akan masuk neraka. Ya, dia tahu betul, ya, tapi dia tak nak putuskan dengan kebenaran itu. Ya, dia ikutkan kehendak dia. Yang ketiga, qadi yang bodoh, tidak tahu kebenaran sehingga berbuat sesuka hatinya dalam memutuskan perkara, maka ia masuk neraka. Mungkin kalau qadi bodoh ni, qadi yang dilantik oleh penguasa yang senang dengan dia. Jadi dia bodoh, tapi dilantik kerana dia ada kaitan hubungan. Ya, jadi dilantik. Sedangkan dia bodoh, maka dia pun menghukumlah ya, suatu perkara yang ya sesuka hatinya. Jadi 2 kadi yang akan antara 3 kadi ni hanya 1 masuk neraka. Kalau peratusnya 10 kadi, 3 saja masuk surga. Ya, 10 kadi ya. Jadi jangan kita nak berbangga-bangga ya. Kita sebagai kadi, tanggungjawab engkau depan Allah besok yang besar. Dan ya, dia masuk neraka dulu. Ya. Jangan sangka benda ni ringan. Zaman sahabat, zaman tabi'in, zaman ya mazhab, imam mazhab dulu susah nak ya, jawatan qadi ni yang paling susah. Sultan nak melantik ya. Ramai yang tak sanggup, takut dengan Allah Ta'ala. Sekarang tak ada berebut jawatan, berebut gaji ya. Tak pandang neraka. Ya, itu bezanya ya. Kalau zaman tu ya, sultan-sultan memang sukar nak melantik ya, hakim atau qadi ya. Kerana apa? Mereka takut. Ya, sekarang dah naikkan taraf nama hakim. Ya. dulu cari tok kadi. Sekarang dah dinaikkan taraf ya, hakim ya. Baik ya, kita teruskan 411. Siapa nak baca silakan. Ya, silakan, ada berdua ni. Siapa dulu? Silakan. Tak dengar suara. Siapa nak baca? Okey. Bel ayah ada kat situ tak? Bel ayah ya? Kat mana? Ini 1412 kan?
1412. Betul ya? Okey. 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 Dah baca. Okey. Baik, 1412. Tahu ya tak ya? 1412 catatkan hadis sah. Matan memperingatkan supaya orang yang berkuasa di atas satu negeri berlaku adil dan jujur dalam menjalankan hukum-hukum. Nokta, hukum lil irsyad. Hukum lil irsyad. Lil irsyad ni untuk pimpinan ya. Baik, kita semak semula hadis yang di atas ya, yang dibaca tadi. Kekuasaan itu adalah satu amanat yang berat. Barang siapa memegang kekuasaan, maka kelak di hari akhirat ia akan menghadapi pengadilan Allah yang sangat berat. Ya, berebut-rebutlah nak jadi penguasa, nak jadi pemerintah, ya, nak jadi apa? Istilah YB, nak jadi menteri, berebut-rebutlah. Tapi, ya, tanggungjawab kamu adalah besar. Ya, besok kamu akan menghadap pengadilan Allah itu sangat berat. Ya. Kerana itu, jika orang yang memegang kekuasaan tidak menjalankan amanat dengan semestinya, bererti ia menimbulkan dosa yang menjadi penyesalan di hari kiamat. Orang yang memegang kekuasaan diibaratkan seorang ibu yang menyusui, dan orang yang khianat pada kekuasaan yang diamanatkan kepadanya diibaratkan seorang yang menyapih bayinya sebelum bayi itu tiba masa disapih. Maknanya ya, bayi yang belum patut pisah susu, ya, dia dah dipisahkan. Ya. Dia dah dipisahkan. Ada orang baru masuk. Orang baru masuk. Okey. Ya. Kalau baiknya kalau yang tak membaca tu tutup mic. Yang membaca buka. Jadi tak bising. Hanya yang membaca saja buka mic. Kalau yang tak baca boleh tutup. Okey ya. Jadi ya, Nabi memberikan ibarat. Orang yang memegang kekuasaan diibaratkan seorang ibu yang menyusui. Ya, ibu menyusui anak. Ya. Itu amanat. Orang yang memegang kekuasaan ibarat seorang ibu yang menyusui anak. Dan orang yang khianat, ya, pada kekuasaan yang diamanatkan kepadanya diibaratkan orang yang, ya, menyapih bayinya sebelum bayinya tiba masa disapih. Mana belum cerai susu, dah diceraikan susu. Macam tu. Kerana perbuatan itu memutuskan bayinya menyusu padahal bayi tersebut masih memerlukan air susunya, adalah suatu perbuatan yang sangat jahat. Ini ya, ibarat. Ya, ibarat sebab zaman
Nabi dulu, ya. Tidak ada susu botol ni, susu tin ni tak ada, ya. Susu tepung tak ada. Ya, semua mengharapkan susu ibu, ya. Jadi proses untuk jadikan susu bayi pada susu lembu, dijadikan susu bayi dan sebagainya. Ya, masa itu ya belum ada proses demikian. Jadi sekarang ini banyaklah susu-susu tin, ya, sebagai penyambung daripada susu ibu, ya, yang tidak berkecukupan. Jadi ya, ini mana dipisahkan lah. Kalau dulu dipisahkan langsung tak menyusu, ya. Kalau dipisahkan langsung tak menyusu. Jadi ini selalu perbuatan yang jahat katanya. Itu perumpamaan, ya. Perumpamaan. Jadi jangan sangka kita berkuasa hebat megah. Ya, di dunia memang ya boleh ya istakbarah, boleh sombong. Ya, tapi besok ya mati berdepanlah dengan Allah Taala, ya. Macam mana mulianya, ya, orang muliakan macam mana pun, ya, tetap berdepan dengan tanggungjawab, ya, di depan Allah Taala, ya. Baik, 1413, silakan siapa nak baca, buka mic, ya. Yang nak baca buka mic. Dari siapa ni? Dari Amri bin Al-As. Silakan. Okey. Ya. Baik, ya, catatkan dulu hadis 1413. 1413 hadis sah. Matan, sebelum memutuskan sesuatu hukum, diperintah berijtihad. Hukum lil irsyad. Saya masuk mula, ya. Seorang hakim yang bersidang suatu perkara ketika menghadapi hal-hal yang sulit, ia mencurahkan kemampuan berfikir dan kemampuan menyelidiki perkara. Jika kemudian dalam memutuskan perkara ternyata benar sesuai dengan fakta-fakta dan data-data yang ada, maka dia mendapat 2 pahala. Tetapi apabila dia menyatakan hakim yang telah mencurah segenap kemampuan dan tenaga untuk meneliti suatu perkara, di kemudian hari keliru, maka kekeliruannya tidak menyebabkan dia berdosa. Bahkan ia tetap mendapatkan 1 pahala. Ya. Jadi macam contoh, ya, contoh kisah ijtihad ni. Contoh 2 orang yang berpergian dalam hadis. Ya. Dalam berpergian dan masuk waktu zuhur, ya, maka dia didapati air tak ada. Maka ya seorang beristihad, ya, bila air tak ada, tayamum.
maka dia pun bertayamum lah dan dia solat zuhur. Ya, keduanya bertayamum ya, solat zuhur. Kemudian setelah solat, dia didapati ada air, dapat air. Maka ya, seorang lagi ni mengulangi kerana jumpa air. Dia pun mengulangilah wuduknya. Ya. Mengulangi wuduknya. Jadi yang seorang ini dia tak mengulangi wuduknya dan tidak mengulangi solatnya. Ya. Maka masing-masing beristihad, bersungguh-sungguh memikirkan hal hukum ini. Ya. Jadi jumpalah Rasul. Ya, bila jumpa Rasul, kedua orang ni kata Rasul, ya, yang tidak mengulangi dia telah betul istihadnya. Yang tak mengulangi tu betul istihadnya. Dia dapat ya 2. Ya. Yang tidak mengulangi, yang mengulangi ya dia salah istihadnya. Tapi ya, dia sudah bersungguh-sungguh keyakinan dia macam tu. Maka dia dapat 1. Tengok ya. Yang tak mengulangi istihad dia betul kata Rasul. Sebab dia dah beristihad dan tengok memang tak ada air. Ya, bila tak ada air dia tayamum. Dah sah dah. Tayamumnya sah, solatnya sah. Ya, yang seorang lagi dia yakin bila dah ada kenalah mengulangi. Ya. Jadi rupanya untung yang tak mengulangi betul istihadnya. Ya. Jadi yang tak mengulangi ni 2, kerana dia betul dia dapat 2. Campur dengan 1 ya dapat 3. Jadi orang yang tak mengulangi tadi, orang yang mengulangi tadi hanya dapat 1. Ya. Dia dapat 1. Yang tak mengulangi dapat 3. Ya. Ini kelebihan dia. Ya. Dia beristihad itu dia sudah dapat 1. Kerana betul dia dapat 2. Dah 3. Ya. Jadi macam hakim ni pun kadang ada masa-masa pening juga, masalah-masalah yang timbul ya. Apalagi zaman-zaman moden ya. Dalam Quran ya, dia katakan contohnya yang memabukkan adalah haram ya. Kemudian ya dalam Quran ya mengatakan khamar, innamal khamru wal maisiru ya ridzu min amali syaitan. Ya, sesungguhnya ya arak dan judi itu adalah amalan syaitan, fajtanibu, maka jauhilah dia. Ya. Jadi yang nak dihukum ni ya hisab dadah. Ya. Tak ada pula dadah dalam Quran. Ya. Bunyi dadah adalah ya mumad dadah. Adalah bunyi dadah ya. Tapi bukan dadah itu ya. Ya. Jadi dalam Quran disebut khamar, arak. Jadi si hakim ni macam mana nak hukum? Ya, tak ada dalam hadis dadah, tak ada dalam Quran dadah. Ya, maka istihadnya dia samakan dengan ya arak. Kenapa disamakan dengan arak? Sifatnya memabukkan, membahayakan. Ya, maka betul lah istihadnya. Ya. Macam itulah ya. Cara ya mereka beristihad. Mana yang beristihad ni maknanya sekurang-kurangnya dia mesti tahu hukum asalnya daripada Quran dan hadis. Kalau dah tak ada, barulah dia dicari jalan kias ya. Macam tu ya, contoh-contoh istihad. Sebab itu ya, terkadang ada masa dia menjatuhkan hukum tu senang. Ada masa ada perkara-perkara yang menyulitkan. Ya. Jadi seorang hakim ni yang dia ada ilmu, dia akan beristihad dengan ilmunya, bukan kebodohannya. Ya. Sebab itu hakim ni kadang kena dengar dua belah pihak. Mana telinga kanan kena dengar ya sebelah A, telinga kiri
kena dengar sebelah B. Macam tu, ya. Tak boleh dia berat sebelah. Lagi 1413. Saya baca Ustaz. Sila. 1413. An-Nabi Bayrah Ta'ala Sami'tu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Hmm. 1413. Hadis sah. Matan. Sebelum memutuskan 1414. Hadis sah. Matan dilarang memutuskan suatu hukuman di waktu mengalami suatu gangguan fikiran atau jasmani. Hukum lil irsyad. Baik. Kalau terjadilah hakim ini berang, marah, ya, siapa yang boleh bersuara? Ya, tentulah kalau ada lawyer sekarang ni, lawyer lah bersuara. Ya, dia kena bacakanlah ayat ini. Kalau dia menghukum sesuatu, ya, dia tidak boleh ketika dia marah. Itu dikatakan seorang hakim ni, ya, dia tidak boleh terganggu fikirannya. Ya, marah daripada rumah, bergaduh dengan isteri, contohnya, ya, terbawa-bawa, ya, dalam menghakimi, ya, maka dengan kemarahan tadi adalah ikut emosi, bukan ikut nas atau keterangan. Jadi yang jadi mangsa siapa? Yang jadi mangsa orang yang diadili, jadi mangsa. Ya, sepatutnya dia tidak terhukum demikian. Ya, kerana hakim itu terbawa-bawa kemarahannya dalam mengadili, maka, ya, orang yang diadili ini teraniaya. Sebab itu dalam hadis ini, la yahkumu ahadun bainas naini wa huwa ghadban. Janganlah seorang menghukum di antara dua orang yang berperkara ketika ia sedang marah. Ya. Jadi marah, ya, adalah, ya, perbuatan yang tidak boleh mengimbangi keadilan. Ya. Sebab itu, ya, dilarang, ya, seorang hakim ni menjatuhkan hukum ketika dia marah. Ya. Dia kena tenang. Ya, tak boleh dia marah. Ya. Jadi, ya, ini penting, ya, nak jadi hakim, ya, kena tahu. Ya, dan bukan hanya hakim, perseorangan pun macam tu juga. Ya, kalau, ya, dia sedang marah, mesti dia tidak dapat, ya, mengawal ke emosi dia. Ya, pada masa itu, kadang barang yang mahal dah tak nampak mahal lagi, dihempas, pecah. Ya. Sebab tak nampak lagi benda tu berharga. Ini bahaya ya, bila marah. Ya. Itu yang kadang di antara mereka dengan keadaan marah, dia menjatuhkan talak.
Ya, sebenarnya ya benda tu dia tengah tak sedar, ya, terlampau emosi. Jadi sebenarnya tak jatuh nak ikutkan, ya, tapi saya tengok kedudukan, ya, hukuman di tempat kita ni dalam keadaan, ya, dia mengatakan dalam keadaan marah pun dikira jatuh juga, ya. Saya pun tak faham kadang, ya. Ini yang kadang hakim, ya, 10 hakim 3 yang masuk syurga. Yang diadili banyak yang pening, ya. Ya. Okey, kita teruskan lagi. 1415. 1415, siapa nak baca silakan. 1415 ni dengan 1416, ya. Dia ada kaitan. Bacalah. Satu lagi. Ya. Baik, catatkan ya. Dua hadis ni 1415, 1416. Ya, 1415, 1416. Hadis dia sah. Matan, dilarang memutuskan suatu hukuman sebelum mendengar semua keterangan-keterangannya yang nyata. Hukum lil irsyad. Hukum lil irsyad, untuk pimpinan. Baik, ya. Saya mak semula. 1417. Saya mak semula. Apabila dua orang berselisih, yang seorang lebih pandai berdalih dan lebih pandai memberi alasan. Kadang setengah orang ni, cakap, pandai cakap, ya. Tapi bohong, ya. Orang boleh terpesona. Ya, kalau hakim pun kadang hakim boleh terpesona, jangan main-main, ya. Kerana pitanya bercakap. Yang seorang lagi, ya, kurang pandai bercakap, ya. Tapi dia di pihak yang benar,
ya, tapi tak pandai bercakap. Ya. Maka hakim menjadi yakin atas keterangannya, ya, kepada yang pandai bercakap tadi, kerana pihak lawannya tidak dapat memberikan hujah yang memuaskan sesuai dengan syarat-syarat, ya, persidangan hakim. Kemudian hakim memutuskan perkara yang memenangkan pihak yang pandai berbicara, kerana bukti-bukti lawannya memang tidak diketemukan dalam melemahkan orang yang pandai berbicara tersebut. Jika terjadi demikian, maka yang dilakukan oleh hakim, maka dosalah ditanggung oleh yang pandai berkata-kata, padahal dia salah. Dengan demikian, hasil yang didapat oleh orang itu ialah api neraka. Orang yang salah ni, dia pandai bercakap, dia boleh menang. Ya, orang yang benar ni, ya, tidak pandai bercakap, sehingga si hakim ni terpesona dengan apa yang dibawakan oleh orang yang pandai berbicara dengan hujah-hujahnya. Ya, maka, ya, orang yang benar ni dituduhlah bersalah. Jadi sekarang ni, ya, hakim dah dengar dua-dua. Jadi hakim putuskan, ya, kerana fakta-fakta yang pandai bicara tu munasabah, ya, maka dimenangkanlah yang pandai berbicara. Nabi kata hakim tak salah, tapi yang pandai bicara ni, ya, akan masuk neraka. Ya, akan masuk neraka sebab dia menipu, dia berbohong. Ya. Itu yang kadang jadi lawyer ni ada masa mulia, ada masa dihina di depan Allah. Kalau dia membela orang yang bersalah untuk menang. Ya. Tapi kalau orang tu memang tak bersalah, dia bela, ya, supaya terlepas daripada hukuman, itu pahala buat dia. Ya. Ini kebanyakannya pelanggan tak kira, lawyer tak kisah pelanggan kau bersalah ke tak bersalah. Ya. Semua dia akan bela. Ya. Kalau dah benar-benar bersalah, memang, ya, kerana pandai hujah, ya, peguam bela ini, ya, dan dia boleh memenangkan orang yang bersalah ini, ya, dan, ya, orang yang tak bersalah teraniaya, siapa tanggung? Hakim ke? Tak. Ya, lawyer akan tanggung. Ya. Jadi, ya, berat tak berat? Ya, siapa nak bela dia besok? Ya, di akhirat besok siapa nak bela? Di dunia dia tukang bela. Di akhirat besok depan Allah siapa nak bela dia? Jadi, ya, berat tanggungjawabnya. Ya. Tapi kalau ialah, Kalau yang kata dalam radio kepanjangan, hakim ni dia dengar pada hujah masing-masing. Ya, pada hujah masing-masing. Jadi dengan keputusan tu pada hakim. Jadi hakim, ya, tidak bersalah sebab dia dengar dua-dua pihak. Tapi oleh kerana pihak yang bersalah ni mungkin dia lagi hebat hujahnya, ya, sehingga orang yang tak bersalah ni, ya, tak dapat nak melawan. Macam itulah ibaratnya. Ya, maka yang menanggung, ya, bukan hakim. Ya, yang menanggung dosa tu ialah, ya, peguam bela lah. Ya, kalau peguam bela lah, sebab peguam bela yang membela orang yang bersalah ni. Ya. Kalau dulu tak ada peguam, ya, dua-dua pihak, ya, hakim kena dengar. Daripada kedua pihak tu hakim kena dengar. Ya, sekarang ni kadang yang bersalah ni dia tidak bercakap, sebab yang bercakap tu peguam bela saja yang bercakap. Ya. Hanya adalah soalan-soalan tu adalah disoal, ya. Tapi yang lebih ialah pihak, ya, peguam bela.
Okey, kita teruskan lagi hadis yang selanjutnya iaitu hadis 1418 ya. 14 Okey. Silakan. Hmm. Ya. Baik, catatkan ya, 1417 hadis sah. Matan, dianjurkan supaya menerangkan yang sebenarnya dalam suatu perkara supaya hakim dapat mengambil keputusan yang lebih tepat. Hukum lil irsyad. Baik. Ya, hakim ni ya tak boleh mendengar sebelah pihak saja. Dia kena mendengar kedua-dua pihak. Kalau dia mendengar satu pihak sahaja, ya hakim yang bersalah. Hakim kena mendengar dua-dua pihak dan tidak menyebelahi mana-mana. Oleh kerana si A itu saudara dia. Si A itu adik-beradik dia. Si A itu jiran dia. Jadi, ya kalau dikira macam tu, hakim yang akan menanggung dosa. Jadi hakim dia tidak boleh pilih kasih. Sebab itu, ya kalau orang tu hakim tu orang Johor, contoh ya, orang Johor, ya kadang ya dia ditukar di Negeri Sembilan. Ya, kalau misal kata hakim tu asal Seremban, ya dia tukar jauh daripada Seremban. Supaya apa? Ya, jangan orang kenal dia. Ya, bila orang kenal dia, ya nanti ramai ya yang nak minta tolong lepaskan daripada kesalahan. Ya, itu kadang protokol ya seorang hakim ni kalau tengok macam-macam. Tak boleh makan kat warung-warung, ya. Tak boleh nak campur-campur dengan orang, ya. Jadi kehidupan dia ya menyendiri macam tu, ya. Menyendiri. Sebab apa? Ya, dikhawatiri nanti ya banyak subahat dia.
Subahat ni maknanya ya ramai yang nak minta tolong sedangkan dia tu memang bersalah. Ya. Nak minta lepaskan dari kesalahannya. Itu yang ya hakim ni ya kalau boleh di tempat tu yang orang tak kenal dia. Macam tu. Hakim tu datang daripada Perak pergi ke Selangor contohnya. Ya. Dia jadi hakim kat Selangor. Jadi orang Selangor tak kenal dia lah. Ya. Itu yang kadang setengah kita dengar bila ada kes yang melibatkan dia kenal atau melibatkan keluarga dia, contoh dia tahu, ya, dia tidak menghakimi di tempat tu, dia bertukar hari tu menghakimi tempat lain pula. Ya. Setengahnya macam tu. Itu nak mengedarkan daripada ketidakadilan. Ya. Baik, sebab itu hakim juga tidak boleh berlaku zalim. Ya, zalim tu maknanya ia berat sebelah. Ya, hakim juga tidak boleh nak rasuah. Ya, kalau dirasuah dia jadi tak adil. Dan hakim juga tidak boleh ditekan oleh pihak-pihak berkuasa yang atas. Dia menyebabkan hakim juga tidak boleh berlaku adil nanti. Ya. Jadi dia kena bebas daripada hal itu. Inilah mustahaknya perkara-perkara yang perlu diketahui kalau jadi hakim. Lagi 1418. 1418 ni kena baca 141. Sampai 1421 1420. 1418 sampai 1420. Siapa baca ni halus suara. Ya, dekatkan sikit. Ya. 1420 ni sama hadis juga ya. Sama hadis yang sama. Jadi catatkan 1418 sampai 1420. Catatkan hadis boleh dipakai. Matan dia diperintah melaksanakan hukuman baik terhadap orang atasan atau orang bawahan. Hukum sebagai satu ketentuan.
Baik, ya. Jadi ya, seorang hakim ini itu dikatakan dia kena berlaku adil. Ya, bila orang dia atasan, ya dia lepaskan. Bila orang bawahan, ya dia hukum semestinya. Jadi hal macam ini, ya, lepas tak, ya, seronok dia kat dunia. Tapi, ya, bila dia nak mati nanti, ya, tanggungjawab dia besar di akhirat. Iaitu kata Nabi, ya, antara ya 10 orang qadi ini, 10 orang hakim ini, hanya 3 saja yang masuk ke syurga. Salah satunya kerana berperangai demikian. Bila orang besar dilepaskan, bila orang atasan dilepaskan. Ya, bila ya orang kebanyakan ya dihukum semestinya. Ini ya perlu diketahui ya kalau nak masuk syurga ya seorang hakim itu. Ya. Harap ya dapat dipaham tu lagi. Satu lagi 1421. Siapa nak baca? Silakan. Silakan. Okey, catatkan dulu. 1421 hadis sah. Matan, seorang hakim akan menemui hisab yang berat di hari kiamat. Hukum sebagai satu ketentuan. Bracket sebagai pelajaran. Semak semula. Seorang hakim yang adil, sekalipun pada hari kiamat nanti akan merasakan bingung menghadapi pengadilan Allah Subhanahu wa taala. Hakim yang adil ini pada saat ia berangan-angan alangkah baiknya dulu ketika hidup di dunia tidak menjawat sebagai hakim dan tidak pernah memutuskan perkara antara dua orang yang berselisih. Sekalipun perkaranya itu hanya merebutkan sebutir biji kurma. Ya. Walaupun hanya berebut hanya sebutir biji kurma, dia pun nak adili. Dia berangan-angan alangkah baiknya kalau dulu aku tak jadi hakim, satu. Yang kedua, alangkah baiknya aku kalau tak memutuskan perkara berselisih, orang berselisih.
Ya, walaupun hanya berselisih 1 biji kurma sekalipun. Tengok, nampak tak? Ya. Gambaran-gambaran penyesalan hakim. Ya, digambarkan besok di akhirat macam tu. Ya. Kalau boleh dulu dia tak nak jadi hakim. Ya, sekarang ni ya, berebut. Jawatan hakim kosong kejap je. Ya. Kejap penuh. Ya. Orang tak fikir dosa. Dia fikir ya, dipikir kedudukan dan gaji. Ya. Tak fikir dosa. Ya, tak fikir tak takut neraka. Ya. Baik hakim syar'i atau hakim sivil samalah. Ya. Berebut. Iya, ya, berebut. Ya. Tapi bila kita baca hadis-hadis macam ni, takut kita. Ya. Ya. Jadi ya, sekadar itu dulu untuk hari ini kita punya kuliah. Alhamdulillah. Ya. Ada juga yang tak dapat masuk katanya ya. Tak tahu apa halnya tak dapat masuk. Ya, tapi alhamdulillah yang dapat masuk. Ya. Yang tak dapat masuk nanti. Yang tak dapat masuk tu bolehlah dengar rakamannya nanti, insya-Allah. Okey ya. Sekadar itu dulu. Sadaqallahul azim.